ทีวีออนไลน์ตะอาวุ้นทีวีทีวีร่วมสร้างความดีสู่สันติภาพ www.taawuntv.com ชมย้อนหลังได้ที่ YouTube และชมรายการสดๆผ่านตะอาวุ้นไลฟ์และผ่าน Facebook Live ตะอาวุ้นทีวีโทรศัพท์ 073-491-221 และ 081-957-0447 ตะอาวุ้นเรดิโอและตะอาวุ้นทีวีอยู่ภายใต้การดูแลของมัสยิดตะอาวุ้นบางปู Sebuah memori indah tercipta melukis sejarah warga desa. รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับฟังและรับชมได้ทุกวัย Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama ini? Adakah kita beriman kepadanya? Adakah kita cinta kepadanya? Marilah sama-sama kita mengenalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk nak mendekati dan tambah kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sepanjang hidup kita di dunia ini kita berhidup sama dengan Rasulullah dan akhirat nanti kita akan dapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumpa dengan saya Walad Hadis hari Jumaat selepas solat Asar lebih kurang jam 4.30 sampai kepada 5.30. Kita mari dengar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama. Jangan lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah 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 Rabbana wa bil Islam ahyana wa 'allamana bi an nabqa li dinillahi a'wana تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا فلم نظلم ولم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah taala, taufiknya, hidayahnya dan juga segala nikmatnya yang sentiasa memberi kepada kita, yang mana kita adalah salah satu sebagai hamba bagi Dia Subhanahu wa taala. Dan juga apabila kita sanggup nak jadi hamba Dia yang suka nak beribadat kepada Dia, maka itu adalah benar yang nak tunjuk kata kita adalah sebaik-baik hamba dan juga hamba yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita kembali satu kali lagi dengan fursah ataupun peluang yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita untuk kita dapat nak mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ruangan kita, yang mana kita sentiasa berada di dalam mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat, setiap hari Jumaat pada tiap-tiap minggu selepas solat Asar hari Jumaat, kita bersama dengan ruangan untuk nak mempelajari satu hadis bersama dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita
banyaklah bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala tunjuk lagi jalan kepada kita. Kalau sedang pendengar seorang mana pun yang sedang duk dengar ruangan kita pada hari ini, maka banyaklah bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita kira kata benda ini yang kita dengar, kita tak, orang panggil tak sengaja untuk nak dengar. Tapi kadang-kadang Allah Ta'ala kita bila-bila duk wak nasi, bila-bila duk gapo dalam dapur, kita buka radio, kita duk dengar radio ataupun mana tempat sahaja yang buka, di masjid mana yang buka radio untuk dengar ruangan kita ataupun ruangan-ruangan yang lain yang datangnya daripada stesen kita ini, maka itu adalah nikmat taufik yang Allah Ta'ala kepada kita untuk kita boleh dengar. Kadang-kadang satu ruangan kita sedang pendengar tak sempat nak dengar secara penuh. Mula awal sampai akhir ni tak habis dengar. Tapi kalaulah Allah Ta'ala kepada kita dengar hanya 10 minit, 5 minit ataupun 20 minit, itu adalah salah satu hidayah taufik daripada Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala kita dapat nak dengar satu kebaikan. Satu kebaikan yang hanya bukan daripada kami, yang menjadi manusia biasa seperti sedang pendengar juga, tetapi kita usaha nak mengambilkan benar-benar yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sama ada daripada Al-Quran dan juga sama ada daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahu kepada sedang pendengar sekalian juga. Maka kita kembali selepas daripada kita wuti lama rayanya hampir dekat sebulan jugalah yang kita wuti ruangan kita ini, yang mana pada bulan Ramadan yang telah lepas, ruangan kita ni kita pindah pergi kepada hari Khamis selepas solat asar. Lebih kurang jam kedua sampai asar tu, maka kita kembali ruangan kita sekali lagi selepas bulan Ramadan ini dengan ruangan untuk nak mempelajarikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hadis saja pada satu minggu, satu hari saja. Nak mempelajari hadis Nabi satu saja. Masa itulah masa yang sama yang kita biasa nak belajar, yang mana kita sedia-sedia duk mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada sebuah kitab yang agak kata sangat berkat sekali, daripada di segi ikhlasnya penulis dia dan juga apa yang diterima oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita royak semua kata berapa banyak juta orang yang dia ngapa akan kitab Arba'in An-Nawawiyah bagi Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Maka kita pada hari ini, minggu ini, selepas Ramadan, kita tinggalnya bagi kita ni 2 hadis saja. Kita akan bersama dengan 2 hadis daripada kitab ini, yang mana pada hari ini kita akan belajar sama hadis nombor 41, dan juga minggu depan insya-Allah sebagai khitam, sebagai yang terakhir yang kita nak ngaji hadis daripada kitab Imam Nawawi ini, iaitu hadis nombor 42. Dan juga insya-Allah taala selepas daripada kita tamatnya, habisnya kitab ini, kita akan pilih kitab-kitab yang lain, kitab yang akan bermanfaat kepada kita, sama ada ilmu dan juga dapat kita nak mengamalkan dengan dia, dan juga kita nak sebar kepada orang-orang yang lain pula. InsyaAllah ta'ala. Maka ruangan kita pada hari ini, saya bukan hanya datang satu orang saja, tapi kita ada tetamu piksik seorang lah yang kita jemput mari. Puan-puan tu kita jemput mari. Seorang anak murid saya sendirilah yang belajar bersama dengan saya, dan juga dia habis dah. Habis belajar dia duk tunggu-tunggu, sedia-sedia duk tunggu-tunggu untuk nak pergi ngaji ke negeri luar. Sama-sama minta daripada senang pendengar tolong berdoa kepada dia untuk dia dapat tempat belajar yang baik, untuk nak pergi belajar, ambil ilmu di sana, dan juga kembali mari sebar, mari ngajar kepada ahli kampung kita di negeri Sia. Untuk kita nak mengenalkan dia diri, kita minta Al-Akh Muhammad ni tolong ta'aruf diri dia insya-Allah taala. Maka kita akan bermula ruangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar semua, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Muhammad bin Ismail Samuh, duduk di Pungstar. Sekarang duduk ngaji di Sekolah Al-Islahiyah, sudah tamat kelas 10. Sekarang sedang duduk nanti minhah untuk nak pergi negeri luar. Maka saya minta ahli-ahli yang sedia-sedia pendengar duduk dengar semua doa kepada saya dapat boleh ngaji tempat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah letak. Maka hari ini saya ruangan ni iaitu ruangan yang berkenaan dengan
satu hari satu hadis yang mana tiap-tiap minggu disampaikan oleh Ustaz Mukhlis, dan pada hari ini saya boleh dapat bersama Tubik ruangan Kalinga Ustaz Mukhlis. Maka tidak syak lagi bahwasanya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apabila kita dengarkan hadis maka mengamalkan dengan hadis, kita tak akan sesat seperti mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang pergi dengan Al-Quran dan As-Sunnah aku, maka dia tidak akan sesat. Dia hidup atas dunia ni dengan ada jalan yang betul. Maka pada hari ini kita akan sampaikan satu hadis, Ustaz. Ya. Satu hadis berkenaan dengan ittiba' Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara mana kita nak turut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apabila kita turut Nabi kita akan boleh gapo, dan fadilah yang sangat banyak. Dan saya akan baca matan hadis yang akan disampaikan kepada sedang pendengar adik kakak yang dengar semua. Hadis yang berbunyi, saya nak baca matan. An Abi Muhammad Abdullah ibn Amru ibn As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Hadithun hasanun sahih rawainahu fi kitab hujjati bi isnadin sahih. Makna ataupun maksud hadis ini iaitu daripada Muhammad Abdullah ibn Amru ibn As, kata daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan beriman sesuatu orang dari kalangan kamu sehingga nafsu dia betul dengan apa yang datang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan baca makna bahasa Thai. Cak Tan Abu Muhammad Abdullah ibnu Amr ibnu As radhiyallahu anhu klawa Tan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallamได้กล่าวว่าคนใดคนหนึ่งในหมู่พวกท่านจะยังไม่ศรัทธาอย่างแท้จริงจนกว่าอารมณ์ของเขาจะเห็นตามกับบทบัญญัติที่ข้าได้นำมาหะดีษนี้เป็นหะดีษที่อุลามะได้บอกว่าเป็นหะดีษซอฮีห์เราได้รายงานในหนังสืออัลฮุจญะห์ด้วยสายงานที่ถูกต้อง แล้วก็หะดีษนี้ถูกรายงานโดยท่านอบีมุฮัมมัดอับดุลลาห์บินอัมรุอิบนอัสใครคืออบีมุฮัมมัดอับดุลลาห์อิบนอัมรุอิบนอัสขอเชิญอุสตาดมุคลิสอธิบายถึงนักราวีคนนี้ Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih jazakallah khairan jazak kepada Akh Muhammad Ismail yang baca mukadimah kepada kita bahawa hadis yang kita nak belajar hari ni, hadis Tiraucarian Wani ni, iaitu tajuk dia sakut dengan ittiba'u an-nabi sallallahu alaihi wasallam, turut Nabi, ikut Nabi. Itu tajuk yang kita nak uwi kepada saudara pendengar yang dengan live baik ataupun dengan live yang sekarang ni 30 orang duduk dengan live dan juga yang duduk dengar di rumah tu, kita nak uwi kita fokus terkiz kepada tajuk kita pada hari ni, untuk kita dapat nak faham selepas daripada ini apa yang kita nak belajar, apa yang kita nak istifadah, ambil faedah daripada hadis ni gapo. Tajuk yang kita nak kecek itu ittiba'us sunnah. Sebenarnya hadis yang kita kecek mengenai dengan tajuk ini, waqani ni, kita kecek banyak hadis dah dalam kitab 40 hadis Imam Nawawi. Yang mana hadis yang kita biasa kecek mengenai dengan turut ataupun ikut sunnah Nabi ini, iaitu hadis yang diriwayat oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha satu kali dia cerita kata, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Ataupun satu riwayat lagi kata, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Hadis ini ni hadis nombor 5 kalau tak silap yang diriwayat oleh oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam kitab Arba'in Nawawiyah sama juga. Dan juga hadis yang diriwayat oleh sahabat Irbad bin Sariyah. Wa'azana Rasulullah yang Nabi kata iyyakum wal muhdatsat fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Hadis nombor 30 ni lebih kurang yang kita ngaji dah mengenai dengan ittiba'us sunnah, ikut Nabi, turut Nabi,
tam palibat tam แบบอย่างที่มาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและก็ตัวกันข้ามก็คือเราจะต้องละทิ้งในสิ่งที่ไม่ได้เป็นสุนนะห์หรือมีแบบอย่างเดิมจากศาสนาอิสลามทั้งที่มาจากอัลเลาะห์ตะอาลาและก็มาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม. Ini adalah tajuk yang kita nak sedang pendengar ni, fokus kepada dia, ingat kepada dia. Kata hari ini, tajuk hari ini yang kita nak ngaji iaitu ittiba'un nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini yang pertama kali yang kita nak belajar, nak mengetahui bersama iaitu siapa yang rawi ataupun orang yang riwayat hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kerana Nabi adalah sebagai guru dan juga orang yang ambil hadis daripada Nabi, mana kata anak murid dia? Nah, siapa anak murid dia? Iaitu para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. So, setiap orang sahabat yang duk ngaji dengan Nabi, hidup dengan Nabi, duk fati apa gerak-geri Nabi, kicauan pacamanของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือคำพูดในช่วงที่ท่านนบีสอนพวกdia ingat, ท่องจำและก็มาบอกต่อจนกระทั่งความรู้นั้นsampai kepada kita hari ini untuk kita nak belajar sama. Sebenarnya hadis yang kita ngaji, Imam Nawawi ni dia kerak sanad habis dah. Dia kerak sanad. Kerak sanad kata ambil daripada An Abi Hurairah ataupun ambil daripada sahabat lu dah. Sebenarnya setiap hadis yang kita ngaji sebelum daripada ini 40 hadis yang kita ngaji tu dia ada sanad dia. Kita royak dah kata sanad makna gapo? Iaitu orang yang ambil hadis daripada Nabi sahabat. Dia ambil daripada sahabat tabi'in, anak murid dia sehingga kepada kita sekarang lah ni yang kita dapat sampai kepada hadis ini ngaji bersama. Itu orang kata isnad. Mana kata ada orang yang kata ada anak murid yang riwayat. Saya boleh jadi satu hari ada anak murid riwayat ataupun ambil apa sahaja yang saya syarah tentang hadis ini ni, dia boleh ambil riwayat kepada anak murid dia pula masa depan. Ilmu Islam macam tu lah. Ilmu Islam ni berisnad. Ada kena ada tu guru. Tak boleh nak mengaji seorang, baca kitab seorang, tak boleh. Dengan sebab tu salah satu sebab yang Allah Ta'ala nak menjagakan ajaran Islam melalui Al-Quran baik dan juga sunnah baik, iaitu mengadakan al-isnad. Al-isnad. Kerana agama dulu ni Tuhan turun kitab mari, tapi belakang-belakang mereka tak boleh nak berbeza mana perkataan Allah Ta'ala, mana perkataan Nabi-Nabi mereka. Capur habis tukar pergi mari. Tapi hari ni Quran ada yang ngapa, hadis ada yang ngapa. Mengapa hadis ni, hafal hadis bersama dengan isnad. Habis tu kalau nak bakar kitab taruh mana pun, nak capur kalau mana pun, tapi ada orang yang Allah Ta'ala dia ni dapat nak berjaga, jaga hadis-hadis dan juga sunnah-sunnah melalui dengan al-isnad yang mereka ngapa dalam dada dia. Hadis ini sahabat yang diriwayat daripada Nabi, riwayat hadis daripada Nabi, iaitu namanya Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As, seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhuma, seorang sahabat Nabi dan juga seorang sahabat Nabi dan juga seorang pemuda daripada kalangan sahabat Nabi. Sahabat Nabi cik ada, tapi daripada kalangan sahabat, bukan kibar sahabat, bukan sahabat awuso dah. Sahabat kalangan muda. Kalangan muda mana tak dia wanak mari, dia hidup bersama dengan Nabi ni, umur dia ni baru budak. Puluh-puluh tahun ataupun belah-belah tahun saja. Dan juga bapa dia, pa kau ni kan sahabat menkan. Pia Amr bin As. Amr bin As, kalau orang ngaji Mesir ni kenal molek sahabat seorang ni, kerana dia ni adalah orang yang pembuka, orang yang buka negeri Mesir semasa tu. Buka negeri Mesir. Yang mana di sekarang lah ni pun di Mesir pun ada jami', ada satu masjid yang tak nama kata Jami' Amr bin As. Di Mesir. Abdullah bin Amr bin As anak kepada seorang sahabat iaitu Amr bin As radhiyallahu anhuma. Sebenarnya Az-Zahabi dia banyak kata, Abdullah bersama dengan bapa dia ni, beza di antara umur ni tak berapa tahun saja. Az-Zahabi kata dalam kitab Siyarul A'lamin Nubala, kata Abdullah dengan pak dia ni Amr bin As, umur bezanya 11 tahun saja. Umurnya 11 tahun saja. Kalaulah bapa dia umur 26 tahun, makna kata dia ni umur 15 tahun. 11 tahun yang beza. 11 tahun yang beza saja. Dan juga ada salah satu riwayat kata dia ni masuk Islam sebelum bapak dia lagi. Kau rap Islam kau, tipu kau ni cara Islam sai. Semasa dia belum masuk Islam ni, nama dia Al-As.
Dia nama Al-As bin Amru bin As. Al-As bin Amru bin As. Tapi apabila dia masuk Islam ni, Nabi tukar ghayyara ismahu ila Abdullah. Tukar nama dia daripada Al-As jadi nama Abdullah, hamba kepada Allah Ta'ala, Abdullah bin Amru bin As radhiyallahu anhuma. Dan juga dia adalah seorang sahabat yang suka beribadat kepada Allah Ta'ala. Suka beribadat. Sahabat Nabi, Masya Allah. Ini adalah pun ploy ataupun pun pelit yang Nabi SAW telah tarbiyah mereka. Kerana Nabi bukan hanya tarbiyah benar orang panggil tu di segi perang, di segi gapo saja, di segi nego saja tak. Syumuliah. Tapi Nabi syumuliah. Nabi tarbiyah lah kau hajar setengah sahabat wi pandai nego, wi pandai perang, wi pandai beribadat kepada Allah Taala. Setengah habis tu dengan kalangan sahabat ni tak sama. Setengah orang kaya, tapi kaya itu dengan sebab tarbiyah Nabi, mereka infak harta mereka kepada umat Islam semasa Nabi SAW. Az-Zahabi dia kata yasumun nahar wa yaqumul lail. Wahai suka puasa tengah hari ni. Puasa sama. Puasa mana kata bukan sama ke tak, tapi suka puasa. Acak kali nampak dia puasa. Dan juga waktu malam tak asyik kata mereka ini suka beribadat, suka berqiyamul lail kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dia adalah seorang sahabat yang banyak yang ambil ilmu, ngaji hadis, ambil ilmu daripada al-khamru, khamru cakap Nabi SAW ma pepisil mulazamah. Kalimah mulazamah di sini bukan hanya mari satu hari dua hari ambil ilmu dah klik, bukan. Istiqamah. Tapi mulazamah ni duduk lama. Duduk lama dengan Nabi, dengan lama. Dengan lama dengan Nabi, dengan sebab itulah jumlah jumlah hadis ti kau tang jam cakap Nabi SAW ni lebih kurang 700 hadis. 700 hadis yang dia ngapa daripada Nabi SAW. Dan juga akhir umur dia belum dia nak mati ni, ada riwayat kata dia ni mata buta. Mata buta. Dan juga dia sentiasa bersama dengan bapak dia lagi sehingga semasa Nabi mati, bapak di Umar atas bapak dia jadi kepada Gamno Puan negeri Mesir masa tu, dia pergi sama dengan bapak dia. Dan juga sehingga bapak dia mati, dia pindah pergi kepada negeri Syam. Dan juga selepas daripada dia pindah kepada negeri Syam, akhir sekali dia pergi ke Mekah dan juga mati di Mekah. Mati pada tahun berapa? Tahun 25 dengan umur 72 tahun. 72 tahun, umur 90 tahun 65 Hijrah. Umur dia 70 tahun yang dia mati. Tinggal dunia ini kembali kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dari segi hukum hadis ini, kata Imam Nawawi kata hadis ini adalah hadis hasan sahih. Rawainahu fi Kitabil Hujjah bi isnadin sahihin. Hujjah di sini iaitu salah satu kitab bagi seorang ulama yang nama Abul Fath Nasr bin Ibrahim Al-Maqdisi Asy-Syafi'i. Dia seorang tok guru kepada Al-Imam Nawawi. Dia ngaji dan juga riwayat hadis ni. Dan kitab ini adalah Al-Hujjah ala Tarikil Mahajjah, yang mana sebut dari segi orang panggil kata usul din. Maka hadis ini ni Imam Nawawi dia riwayat kata adalah hadis yang hasan. Hasan dan juga sahih lagi. Kita biasa riwayat ada kata kalau hasan sahih ni belah mana? Belah mana? Siap. Tu dia. Kita biasa riwayat ada satu kali kata apabila kita baca hadis, ulama dia hukum kata hasan dan juga sahih. Yang kita ngaji mustalah hadis ni, hadis hasan suku. Hadis sahih suku dan juga hadis dhaif suku. Hasan sahih suku. Hasan sahih ni bagaimana mana ulama dia tafsirkan kalimah. Orang yang pertama yang banyak sekali guna kalimah ini, orang panggil mustalah ini, guna kalimah kamsab ini iaitu Al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala. Imam Tirmizi riwayat al-kitab dia hadza hadisun hasanun sahihun. Hadza hadisun hasan gharib. Sahih gharib. Sehingga akhirnya. Tapi Ibn Hajar Al-Asqalani, seorang ulama, mati pada tahun 852 Hijrah. Dia syarah, dia wi faham kepada kita bagaimana kita nak faham kata. Surup dah kata hadis ni hasan ke sahih? Hasan ke ataupun sahih? Mari dua-dua. Pada mana tu? Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia dua pendapat mengenai dengan kalimah ini. Satunya dia kata apabila mari kalimah kata hasan sahih,
Boleh jadi hadis tu ni ada dua jalan yang datang. Satu jalan hukum dia ni hasan. Satu jalan lagi iaitu mari dengan isnad jalan yang sahih. Maka apabila hadis sahih dua-dua maka panggil hasan sahih. Ataupun satu huraian dia lagi yang dia maksud yang dikatakan oleh ulama hasan sahih di sini, hadis itu datang hanya satu jalan saja. Dia kat saringan dia, sentang dia. Tapi sentang ni ulama minkan khilaf. Dan khilaf kata sahih kata ataupun hasan kata. Kita kena faham kata di segi hukum. Ulama hukum ni, pesak hukum satu hadis ni adalah benar yang kita panggil kata benar ijtihad. Benar ijtihad. Ulama ni dia ijtihad kata dia cek dah. Hukum tu mari sahih. Satu ulama cek kata bukan sahih ni, adalah hadis yang hasan saja. Dia ada jumpa celah-celah mana yang jadi mahir kata hadis ni tak sampai kepada peringkat sahih. Maka khilaf. Khilaf. Ulama setiap ulama ni dia usaha nak ijtihad. Kerana apa? Nabi yang kata kalau siapa yang ijtihad kena boleh 2 pahala, kalau salah boleh 1 pahala. Tapi syarat ijtihad dia, usaha dia untuk nak cari hukum ni kena ikhlas kepada Allah Ta'ala lah. Bukan hanya main-main suka-suka dak, bukan. Tapi kena ijtihad dengan ikhlas kepada Allah Ta'ala. Maka Tubik kata 2. Maka ulama pun Ibn Hajar kata boleh dipanggil kata hadis ini adalah hadis hasan. Kerana sebab ulama ni dia apa? Dia khilaf di segi nak hukum. Itulah hadis kita daripada darajat dia dan juga rawi dia, orang riwayat dia ini. Maka mata dia. Mata dia belah mana? Fawaid dia, gapo yang kita dapat. Tadi kita dah syarah kata Nabi SAW yang kata la yu'minu ahadukum. Tak beriman salah satu orang daripada kalangan kamu. Kon neng cak mu phong cha ni cak yang kong mai pen pu sattha. Sehingga dia apa? Hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Sehingga hawa nafsu dia ni, arung faitamของเขาเนี่ยจะต้องตามในสิ่งที่ท่านนบีsallallahu alaihi wasallamนำมาทั้งหมด. Hawa nafsu kena turut apa yang Nabi buat hari. Bukan benar yang Nabi buat hari ni gitu hawa nafsu dak. Itu yang kita dapat daripada hadis faham. Gapo dia istifadah yang pertama yang kita nak daripada hadis ini? Istifadah yang pertama yang kita boleh pada hadis ni, yang pertama, wajib kita datang seorang Muslim, kita kena timbang bahawasanya kita kena sosok amalan kita tu, mari tiap kata amalan kita tu, sosok amalan yang kita nak buat tu betul tak dengan Al-Quran dan betul dengan hak sunnah. Batu kita kena, apabila kita buat satu-satu amalan ni, kita usaha, kita payam, amalan kita buat tu, sepakat, betul dengan yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah buat mari dah. Kita apabila kita nak buat satu-satu amalan, nak semaya ke, nak puasa ke, nak semaya gapo-gapo, nak maya sunat ke, kita tengok bahawasanya Nabi ni buat baik mana. Kita kena cek sama kata semaya kita ni kena tak betul tak dengan hak Nabi buat. Amalan kita buat, amalan puasa ke, amalan zakat ke, semua lah amalan kita dah buat hari tu, kita kena mari tiap-tiap, kita kena mari fikir, kita kena mari ngaji bahawasanya amalan yang kita buat ni betul tak dengan sunnah Nabi. Sebab salah satu syarat yang nak buat amalan kita tu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, satunya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dua ittiba' an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita kena usaha amalan kita yang kita buat tu buat betul dengan Nabi, hai terungkapkan Nabi maksud tau ti cak thamdai. Itu fawaid yang pertama. Faedah yang pertama, sing tirau darab cak hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lam dabrang. Iaitu kita wajib di sini mana tahu hukum wajib. Wajib kalau kita tak buat ni, mana kata amalan kita ni siang kata tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu taala. Dengan sebab tu kalimah di sini yajibu 'alal muslim, wajib kepada setiap orang Islam. Siapa orang Islam kalau bukan kita? Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita semua yang jadi orang Islam ini, yang jadi manusia dan juga jadi hamba Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ayat Al-Quran kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan juga aku tidak menjadikan jin dan juga manusia melainkan untuk beribadat kepada aku.
Benda yang kita buat dalam dunia ini ni, dia bagi kepada 2-3 perkara. Satunya ibadat yang kita buat kepada Allah Ta'ala. Dan yang kita buat. Sehari yang kita hidup ni, kita buat apa? Satunya ibadat. 2, muamalat. Muamalat ni jual beli macam tu. Dan juga orang panggil kata adat kita lagi. Adat kita yang kita mani, kita makan nasi. Tetapi ibadat yang kita buat, kenca kata ibadat, benda yang Allah Ta'ala ciptakan kita terjual cut pasang apa ibadat tak Allah Ta'ala ni. Sing tirewa ibadat ni, kita nak buat mana ibadat kita ni pin ibadat tidi tisud. Ibadat tidi tisud. Habis itu Allah Ta'ala yang kata allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala hairau mi ciwit you hairau tai dak dunia ni ni. Mi ciwit แล้วก็เอากลับไปเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาให้โอกาสเราใช้ชีวิตในโลกดุนยานี้โอกาสก็คือเพื่อที่ทำให้เราพิสูจน์ออกมาว่าการงานที่เราทำเนี่ยมันดีแล้วหรือยัง Molek lagi ahsanu amala lagi. Dengan sebab tu Al-Qadhi Iyad, Qadhi Iyad, Al-Fudail bin Iyad, dia kata satu perkataan kata tentang ayat ni yang mati pada tahun 187 Hijrah, Qadhi seorang ni daripada kalangan tabi'in. Tabi'in orang yang zuhad wa ubbad, wahyu suka ibadat kepada Allah Ta'ala. Dia kata di sini iaitu maksud ahsanu amala. Apa dia sebaik-baik amalan? Kan nganti di tisu tengah Allah tongkan ni bad nai. Bad mana? Dia ayat 2 perkara iaitu akhlasuhu wa aswabuhu. Akhlasuhu amalan yang paling ikhlas sekali kepada Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Hari ni kadang-kadang kita semaya kita wasapa ikhlas dah. Ikhlas, wasapa ikhlas dah. Tapi kena tanya pula kata kalau ikhlas di tisu layang. Sud layang. Suruh lagi kita ikhlas kita tu. Kalau kita buka radio tu, kita buka suara 40, 30. Derah dah. Tapi kalau buka derah dia tu boleh ada derah lagi. Supaya dengan ikhlas kita prakwi heman sud lari yang. Akhlasuhu. Mari dengan isim tafdil di sini. Bukan hanya apa yang kata ikhlas. Mana tak tisut. Tang tisut. Allahu Akbar. Hak tu Tuhan nak daripada kita sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Habis tu saya sendiri, Al-Akh Muhammad sendiri, sedang pendengar semua yang sedang dengar hari ni, mari kita muhasabah sendiri. Hari ni kita buat amalan kita ni wasapa ikhlas. Ikhlas baik pereh-pereh ke ikhlas baik susut lagi. Saya tanya saya sendiri, Al-Akh Muhammad tanya diri sendiri, dan juga sedang pendengar tanya kita sendiri. Hari ni kita semaya tadi, maya asal tadi ni kita ikhlas susut lah yang Allahu Akbar. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Minta kita ni selamat daripada amalan yang kurang ikhlas. Lebih lagi tak mau masuk mari penuh dunia banyak perkara yang mari nak mengkenakkan ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis tu Qadhi Al-Fudail bin Iyad dia katakan akhlasuhu, amalan yang paling ikhlas sekali. Allahu Akbar. Yang paling ikhlas sekali kita cari jalan. Cuba kita tengok kata ulama yang kata amalan ikhlas ni pada mana? Tapi setengah ulama dia kata dia kata sesungguhnya kamu ni kena usaha sulitkan amalan kamu seperti mana amalan soleh kamu ni seperti mana kamu ni sulitkan benda-benda maksiat yang kamu buat. Trong pokปิดการงานที่ดีที่เจ้าทำเนี่ยเสมือนที่เจ้าเนี่ยปกปิดmaksiatหรือสิ่งที่ไม่ดีที่คุณทำ. Kita buat benda baik ni kalau kita ada sifat malu kita nusuk juga. Walaupun masa hari lain ni ramai juga daripada kalangan kita ni terasa tak malu, rasa apa benda salah tu sedap, rasa apa rasa apa kena buat benda-benda tu. Habis tu akhlasuhu yang penting sekali kita kena buat. Cara jalan buat belah mana nak buat akhlasuhu kali. Kalau kata rasanya mai solat di masjid rasa apa takut tak ikhlas nampak orang ramai ni klik mai solat rumah. Mai le bilik cari katuk pintu jangan orang-orang di rumah nampak. Itu salah satu cara yang kita nak mengikhlaskan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua aswabuhu. Aswabuhu daripada kalimah sawabun. Betul, kena tukang. Tapi mari dengan isim tafdhil juga aswabuhu. Amalan yang paling betul sekali dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kata entek sikit-sikit, tapos sikit-sikit. Gi ukur amalan kita dengan Nabi, cek-cek kau dah lah macam pentong, tong pek-pek. Tak. Amalan yang Allah Ta'ala nak kepada kita akhlasuhu wa aswabuhu, iaitu amalan yang paling betul sekali, betul cing-cing. Kalau lagu tentu dengan sunnah Nabi SAW. Itulah faedah yang pertama yang wajib kepada kita. Dan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, wajib ke atas kita
setiap kali yang kita nak buat amalan, gapo sahaja yang dinamakan amalan yang soleh ataupun yang dinamakan amalan ibadat, kenciwapan ibadat wajib สำหรับเราเนี่ยจะต้องไปเทียบจะต้องไปดูว่าการงานของเราเนี่ยมีหลักฐานรองรับจากอัลลอฮฺตะอาลาและมีแบบอย่างที่มาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือเปล่าhukumอะไรครับwajib itu yang pertama yang kedua Yang kedua iaitu wajib bagi kita seorang manusia ataupun seorang orang yang jadi Muslim, manusia semua ni kena jauh, wajib kita kena jauh daripada hawa nafsu kita yang tidak muafakah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lafaz atau fawaid hadis yang kedua, faedah daripada hadis pun mari dengan lafaz wajib juga seperti yang pertama tadi. Minta Ustaz Mukhlih hurai kalau kita tanya Al-Akh Muhammad ni benar yang nak menyelewengkan kita, nak buat amalan kita punah ni, satru kita lah mudah-mudahan kata selain daripada syaitan ni apa? Hawa nafsu kita yang kita. Wrong. Sebab dalam Quran pun ada nafsu ammaratun bisu. Nafsu yang usaha nak suruh kita, nak sentiasa suruh kita ni ammaratun bisu wa amalan-amalan yang su, yang jahat. Syaitan ni kadang-kadang benda yang jauh daripada tubuh kita. Tapi nak kata walaupun jauh tu, seolah kata dia dekat kadang-kadang. Dekat dan juga orang panggil kata positif part. Kerja dakwah dia ni jaya semua. Mari bisik saja kepada kita. Maka 10 tahunanให้กับเราkataให้เรานี่ทำสิ่งที่ไม่ดีอย่างนั้นแต่เราตอบรับทันทีตอบรับทันที itu syaitan. Tapi yang paling dekat sekali kadang-kadang awal nafsu kita ni kadang-kadang kita terlupa kata dalam tubuh kita ni ada juga benda yang nak membawakan kita ni kepada jalan yang syelaka, jalan yang jahat, iaitu an-nafsu. Dengan sebab tu dalam hadis ni fawaid yang kedua, al-faidah al-thaniyah yang kita dapat daripada hadis ini, wajib kepada kita Allahu akbar. Wajib ni mana kata lazim, wajib จำเป็นที่เราจะต้องละทิ้งอย่างเด็ดขาด wajib. Payah juga. Kerana benda nak tinggal benda jahat ni Nabi SAW royak daripada hadis yang kita ngaji hadis dulu, kalau tak ingat hadis yang ke-9 ataupun hadis yang 10 yang diriwayat oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi royak kata mana ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu bihi mastata'tum atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa saja yang aku larang fak kamu thì chẳng đây phúc cha này mới hay bật fajtanibu chúng hàng kelai tanti jauh tanti tinggal tanti. Tapi apabila masuk dengan apa yang jadi kebaikan, สิ่งที่เป็นความดีงาม สิ่งที่เป็นคำสั่งจากท่านนบีและก็อัลลอฮฺตะอาลานี่นบีว่ามาอามัรตุกุมบิฟะตู apa sahaja yang aku suruh จงทำ minhu mastata'tum เท่าที่ เท่าที่มีความสามารถ Kalau kita tadabbur dari segi hadis ni, kita nak apa? Kita dapat apa daripada hadis ni? เราได้รับอะไรบ้างถ้าว่าเราใคร่ควรหะดีษบทนี้เนี่ยหะดีษที่รายงานโดยอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุที่ท่านนบีบอกว่าให้เราละทิ้งในสิ่งที่ไม่ดีและก็ปฏิบัติในสิ่งที่นบีสั่งใช้นี่เท่าที่มีความสามารถ Kita dapatnya iaitu benda jahat ni เรามีความสามารถไม่ต้องพูดถึงเรามีความสามารถที่จะละทิ้งทันที Tapi benda baik ini บางครั้งเราอาจจะไม่มีความสามารถที่จะทำ Habis itu Nabi kata fa'tu minhu wastata'tum. Wa sekadar boleh. Fattakullah mastata'tum. Seperti wajib. Kerana fakta ni tak sama. Setengah orang kaya, ada duit, ada rezeki yang banyak sikit, boleh buat haji dalam tahun. Tapi setengah orang daripada kalangan kita ni, haji ni benda baik tak? Baik. Adalah salah satu rukun daripada rukun Islam. Tapi dia tak ada fursah, tidak ada rezeki lagi, badai kurang sihat lagi, tak boleh nak pergi seperti orang-orang yang lain. Habis itu Nabi kata fa'tu minhu mastata'tum. Buat sekadar ada kuasa al-istita'ah. Allah Taala ayat Al-Quran juga fattaqullah wattaqullaha mastata'tum. Kena tak? Kena dah. Bertakwalah kepada Allah Taala sekadar mana kita boleh takwa. Kita ni nak buat setiap perkara tak boleh kadang-kadang. Ada kecamkan kepada kita. Habis itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Taala tak mentaklifkan, tak suruh satu orang nafsu, satu orang hidup, satu orang atau kita satu orang ni buat satu perkara yang lebih
daripada kuasa yang dia ada. Ya, Allah Ta'ala kita tak kuasa tak apa. Tak zalim. Ya, afallah. Allah Ta'ala akan beri maaf kepada kita kalau kita tidak ada kuasa. Habis itu kita buat sekadar boleh buat. Habis itu nafsu di sini. Ya, nafsu ni kita kena ingat kata di sini fawaid dia kata al-mukhalifu li syariatillah. Kita kena ingat semua tong cut, kena ingat tong jam. Kata nafsu ni mai mi wanti cetam syariat macam Al-Quran Sunnah. Tak ada. Mai mi nafsu ni mai mi wanti cetam Al-Quran Sunnah. Sebab dia tamnati ni al-mukhalif tongkam you tak bela. Selisih semua tak ada. Maknanya kata apa? Kalaulah kita buat turun nafsu sedang orang ni kajian kat syariah ti macam Quran dan Sunnah. Kalau kita buat ikut rau pati batam syariah Al-Quran dan Sunnah sedang orang ni Kajian kan nafsu. Kita pilih nak mana? Makna kata ni pak kalau pakkan. Kalau pakkan ni pak lain-lain lah. Faikan. Faikan dengan faid ni tak serupa. Hak ni adalah pak Allah. Dalam Quran dalam surah Al-Mujadalah Allah Taala kata ulaika hizbullah. Satu ayat lagi kata ulaika hizbus syaitan. Dua tu ya. Mana kalau kita nak jadi orang yang bersama dengan syariat Allah Taala ataupun kita nak bersama dengan syariat nafsu yang nak membawakan kita kepada jalan yang celaka, jalan yang akan membinasakan kita wal iyad billahi min dalik. Maka wajib kita kena selam, kena menjauhi diri. Tanghang klai, wajib tidak tanghang klai cak nafsu. Habis itu kita jaga semua, kita tanya semua kata nafsu ni pensing nanti aja sang rau dah yang tak kam cua cendia kat syaitan. Itu yang kedua. Yang ketiga, min lawazimul iman nasratu sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga daripada benda yang lazim bagi iman kita, iaitu kuam satha kita yang kita campin, iaitu kita kena nasrah, kena tolong, kena songsem sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. apa tu yang dinamakan nusrah di sini? Apa tu yang kita nusrah boleh di buat? sini mula ayat kita ngaji, kita dengar hadis Nabi, kita buat turut Nabi, semua tu masuk dalam nusrah belaka lah. Seperti kita sekarang lah ni sebar dakwah, semua tu masuk dalam nusrah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk dalam kita tu somtop, masuk dalam kita tu tolong untuk nak mengisbatkan agama Allah Subhanahu wa taala, untuk nak menetapkan agama ini wujud alai-alai betul yang sama. Habis tu fawaid yang ketiga ini iaitu min lawazimil iman. Benda yang iman kena ada. Iman kita kalau butuh benda ni sedang buat tak sempurna bopong. Sebenarnya hadis di sini ni tak apalah, biarlah kita kecek fawaidnya keempat lagi. Min lawazimil iman, salah satu benda yang nak buat iman kita sempurna. Kita nak sempurna belaka iman kita. Kalau kita tanya nak iman sempurna ke nak iman kurang. Tapi ada sekarang lah manusia, jenis manusia seorang hamba Allah Ta'ala yang dia tak baik duduk dengan tak ada iman boleh buat belaka. Allahu Akbar wa ilazubillah min zalik. Dan biasanya kata nak duduk suka, duduk mengata lazah, sedap duduk dengan benda-benda yang maksiat kepada Allah Ta'ala. Duduk dengan maksiat Ta'ala wasa mikamsuk. Tapi duduk dengan benda-benda yang baik, benda-benda seperti maya sunat, baca Quran, dan wasa peberak, wasa apa, tak ada kamsuk langsung. Lazzatul iman tak ada. Kemanisan iman, kelazatan iman tak ada, hilang. Hilang. Habis tu min lawazimil iman di sini, benda yang salah satu min di sini at-tab'idiyah, mana kata ba'd, benda salah satu suaneng cak sing ti iman jatang min, iaitu kita kena nusratun nabi, nusratu sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kena tang tuk sing tuk yang ti sangat pokpong tolong benda yang di sunnah Nabi pep yang tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab tu semenjak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam mati ni, sahabat dia tolong nak sebar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas daripada Nabi mati, sahabat dia kacat-kacai, seorang ni hidup negeri ni, seorang ni hidup negeri ni, seorang ni hidup negeri ni. Untuk apa? Nak sebar ilmu yang dia ngaji daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Tak di mereka tak sedek di Mekah, di Madinah. Nak sebar ilmu pada negeri-negeri kawasan yang lain, kawasan yang kadang-kadang orang tak sapa ilmu itu kepada mereka. Gitu. Anas hidup di negeri Iraq, setengah sahabat hidup di negeri Syam, setengah sahabat hidup di negeri Mesir.
Lagi sehebat ilmu di situ. Dan juga orang yang mari selepas daripada sahabat kalangan sahabat tabi'in ni, apabila nak ngaji hadis, dengar kata hadis ni sahabat ni biasa ringan, duduk negeri ni, mereka musafir ke cari. Itu adalah nusratu sunnati Rasulillah. Nak jaga lakar tu. Nak ngaji. Mula daripada ngaji ni adalah nusrah dah. Mula daripada ngaji nak tunjuk kata iman kita ada dah. Min lawazimil iman dah. Habis tu kalau kita suka malah nak ngaji hadis Nabi. Ngaji hadis Nabi bila wasa malah, wasa geliat, wasa apa tak say. Wasa apa tak ada wasa minat langsung, ada wasa nak langsung. Kalau dengan benda lain daripada dunia ni tak boleh lawan lah hadis Nabi ni. Tak boleh lawan tu cara mana tahu iman kita ni kurang, ada masalah, mi pandai. Iman kita ni ada masalah. Dan mula daripada ngaji dan juga apabila ngaji sudah amal dengan sunnah Nabi. Sahabat dulu kadang-kadang setengah orang ngapa tak banyak ada. Tapi setiap kali ngapa tu illa wa qad amiltu bihi, melainkan aku amal dengan dia. Seperti Abu Bakar As-Siddiq. Selepas daripada Abu Bakar As-Siddiq, orang-orang yang lain, Imam Ahmad bin Hanbal yang ngapa hadis. Ngapa hadis juta-juta hadis. Tapi dia royak kata tidak ada hadis mana yang aku hafal daripada hadis-hadis Nabi SAW melainkan waqad amiltu bihi, aku telah beramal dengan dia. Allah walau kanat marratan wahidah, sehingga walaupun satu kali aku boleh amal dengan hadis ni, aku boleh jawab apa dah kata aku nak pergi jawab kepada Nabi, kata aku telah beramal dengan sunnahmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu nusratu sunnati Rasulillah. Ngaji sudah, amal sudah, sebar. Allahu akbar. Sebar pun adalah nusrah, nak jaga, nak tolong sunnah Nabi ada. Nak isapa kepada hikmah ni orang belakang kita pula nak ngaji, nak tahu hadis seperti kita ni. Learning ni orang nak ngaji tak banyak dah, tapi orang nak sebar tu banyak pula. Kerana apa? Orang nak ngaji ni payah dah nak heret mari. Orang dulu ni orang ngaji banyak, orang ngajar sikit. Apa negeri ya? Ulama apa orang dang-dang, tapi orang ngaji ni kalau kita tengok jumlah setiap guru ada anak murid ni ribu-ribu anak murid. Seorang apabila himpun semua beramal. Tapi learning orang nak ngajar banyak dah jalan. Walaupun tak banyak sangat kadang-kadang. Testing radio banyak dah. Radio terotak banyak dah. Tapi orang nak ngaji kadang-kadang sikit lagi. Tak berminat kepada mencarikan ilmu. Lebih-lebih lagi al-ilmu yang datang daripada kitab Allah dan juga sunnah Nabi SAW. Itu fawaid yang ketiga. Maka apa dia fawaid yang terakhir yang kita akan ambil daripada hadis ini yang kita nak ini, hadis al-fawaid yang keempat apa? Fawaid yang keempat iaitu annal iman yazidu wa yanqus kama huwa madhhab ahli sunnah wal jamaah. Iman tu yang kita jangan lupa bahawasanya kita sebagai ahli sunnah wal jamaah nak percaya kata iman kita ni ada naik, ada turun tu, bukan nak naik semua. Kita bukanlah serupa Nabi Muhammad SAW. Kita manusia biasa, tapi ada naik, ada turun. Apabila kita naik biadi duk bermolek, jangan naik telajak. Lepas tu apabila turun pun jangan turun lajak, turun hidup jadi bermolek boleh naik lagi. Lepas tu minta ustaz tibai pempel. Fawaid yang terakhir tu min aqidati ahli sunnati wal jamaah, daripada salah satu akidah ahli sunnah wal jamaah kita lah sebagai orang yang wayak kata kita nak ikut sunnah Nabi. Ahli sunnah ni orang yang nak ikut Nabi, orang yang nak ikut Nabi dan juga nak duduk bersama dengan jamaatul muslimin. Nak duduk dengan jamaatul muslimin iaitu jamaah yang bersama dengan al-haq, benar kebenaran yang datang daripada Al-Quran dan juga sunnah. Kita lah. Kita tanya kata kita nak jadi ahli sunnah wal jamaah ke tak? Nak. Dengan sebab apa? Dengan sebab ahli sunnah kita nak duduk dengan sunnah Nabi. Kerana sunnah Nabi inilah yang nak membawakan kita selamat daripada kepada kerugian hidup kita dari dunia ini dan juga binasa pada hari kiamat. Dan juga jamaah ni Nabi suruh kita duduk bersama dengan jamaah. Alaikum bil jamaah. Suruh kamu ni duduk dengan jamaah. Ataupun salah satu hadis falyulzimil jamaah, kena duduk bersama dengan jamaah. Faman syadda fazza finnar, siapa yang duduk tak seduk bersama dengan jamaah ni bahayalah. Nabi kata neraka dia. Satu hadis lagi Nabi kata fa inna syaitan ma'al wahid, syaitan ni bersama dengan seorang yang duduk seorang dia, tak seduk dengan berjamaah. Kerana jamaah ni penting, al jamaah penting. Jamaah
เป็นสิ่งที่สำคัญมาก dengan sebab itu kadang-kadang เราอยู่คนเดียวเนี่ยในยามที่อีหม่านของเราลดลงเนี่ยเราคงไม่มีเพื่อนเราคงไม่มีญะมาอะห์ที่จะมาพยายามพยุงเราดึงเราลุกขึ้นมาเพื่อที่จะเพิ่มพูนอีหม่านของเรา dengan sebab itu ด้วยกับเหตุนี้เองญะมาอะห์เป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้อีหม่านของเราเนี่ยเพิ่มพูนซอฮาบะห์ในอดีตเขาทำยังไงครับตาบีอีนเขาบอกยังไงฮัยยะบินะนัจลิสุและนุมินุสามาเรานั่งร่วมกันduduk sekali duduk dengan jemaah duduk dengan halaqah baik duduk dengan jemaah baik dan duduk muzakarah lagi bukan kata duduk seorang ไม่ใช่ว่าอยู่คนเดียวนัจลิสุนุมินุสาเพื่อที่เราจะศรัทธาต่อ Allah Taala แค่เพียงชั่วโมงเดียวก็ถือว่าโอเคแล้ว halaqah mana kata tambahkan iman duduk bersama sekali duduk sekali tambahkan iman kepada Allah Taala boleh jadi kata kalau duduk seorang ni iman kurang apabila kita bermuzakarah duduk sekali bermuzakarah tamkan muzakarah romkan dia cepatkan muzakarah ayat Al-Quran baca ayat Quran muzakarah kuderap aracak ayat Quran la kuderap arac la piankan pema baca hadis Nabi kuderap aracak hadis ni la kullan derap oleh boleh tukar ge mari orang yang bermuzakarah dengan Alkitab was sunnah cerak kata dia ni kena tambah iman dia yazidu wa yanqus kena yazid iman dia dengan sebab itu akidah ahli sunnati wal jamaah dan kita beriman kata al-iman yazidu wa yanqus. Iman ini adalah naik tambah. Kalau kita nak tengok iman pelang lah, mereka kata iman ni seolah-olah terpelang. Ataupun bateri kita. Nak kita pergi depan gagah ni, tengok di bateri kita. Supaya terosak kita nak main tu. Semua terosak kita nak main cukup sejam ni, baik tinggal 2%. Boleh ke tak? Boleh.ไม่ได้ถ้าแบตโทรศัพท์ของเราเหลือ 2% แต่เราอยากจะเล่นอีกมีธุระต้องทำในกับโทรศัพท์เนี่ยอีก2ชั่วโมงเนี่ยพอไหมกับแบต 2% ที่มีอยู่แน่นอนไม่พอ boleh mampu main boleh tapi mampu supaya dengan email kaca nak pergi kaca nak duduk email เขาturun ไม่มีการหาทางที่จะเพิ่มพูนอีหม่านวันหนึ่งเนี่ยเราก็จะไม่มีอีหม่าน hati เขาmati เขาmampu hati kita Waliyazubillah min dzalik. Qalbul mayyit. Hati mati. Iman tak ada mikir tambah iman langsung. Mikir nak mengkurangkan iman saja. Mengkurangkan iman saja. Hak ni bahaya sekali. Dengan sebab itu iman kita kena tahu kata yazidu wa yanqus. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Tambah dengan ta'ah. Dengan ketaatan. Imanของเราจะเพิ่มพูนด้วยกับการต่ออันของเราที่มีต่อ Allah Subhanahu wa Ta'alaต่อกับ Allah Ta'ala ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นกตออันการเรียนความรู้ศึกษาความรู้การละหมาดการทำอิบาดะห์การอ่านกุรอานการซอดาเกาะห์ทุกสิ่งความดีงามที่เป็นความดีเนี่ยล้วนแล้วเป็นสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยเพิ่มพูนอีหม่านเพิ่มพูนอีหม่านวะยะซีดุลวะยันกุซุบิลมะอซิยะห์และมันจะลดลงและอีหม่านของเราจะลดลงด้วยกับมะอซิยะห์และมะอซิยะห์และการฝ่าฝืนของเราที่มีต่อ Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab itu Al-Imam Al-Bukhari riwayat dalam kitab Sahih dia kata adraktu 70 minas sahabah wat tabi'in. Ataupun lebih kurang itulah jumpa ramai daripada kalangan sahabat. Bukan Imam Bukhari. Tapi nak kata Imam Bukhari riwayat kata dia biasa jumpa orang sebelum dia dan juga mereka itu pun biasa jumpa riwayat kemari biasa jumpa dengan sahabat Nabi kulluhum setiap orang kata iman yazidu wa yanqus. Iman tu tambah dan kurang. Hadis ni ambil daripada mana? Hadis ni ambil daripada mana? La yu'minu ahadukum. Dengan sebab sini la yu'minu ahadukum ni ulama dia tafsir dua, nafyul isbat dan juga nafyul kamal. Nafyul isbat mana kata iman tak ada langsung. La yu'minu ahadukum, mai pun tak tahu nak. Boleh jadi tak boleh jadi lah hadis ni berat belajar. Mana dengan sebab itu tidak sempurna. Makna sini nafyul kamal. Mana kata tidak sempurna. Iman seorang daripada kalangan kamu ni tak sempurna sehingga nafsu dia ni kena turut apa sahaja yang bawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanya kata iman tak sempurna. Iman ada ke tak? Ada. Tapi tak sempurna lah turun. Naik turun gitulah iman. Itulah yang kita dapat daripada hadis ini, daripada hadis yang kita belajar nombor 40. Nombor 41 pada hari ini. Apa lagi yang tambah? Ada? Ada. Hadis yang nombor 41 yang kita belajar pada hari ini adalah hadis yang masya-Allah ada panah. Fawaid banyak lagi. Kalau kita nak ambil fawaid daripada hadis ni apa lagi? Hadis dari
Orang panggil kata kalau kita nak tambah tak ada 4 perkara kita royak. Hadis kalau kita tambah lagi gapo dia yang kita dapat. Nah, iaitu nafsu ni kena tu sunnah saja. Tak ada oleh perkara ni benar. Perkara tak ada. Tapi kalau kita tanya kata gapo lagi, kalau kita tadabbur kai kruan molek ni gapo lagi kita dapat? Satunya hawa nafsu ni kena tu tabaan. Kalimah daripada mana? Tabaan lima jitu bihi. Mana kata nafsu ni kena turut, wajib kena turut. Nafsu kita, kontrol kita ni. Kita nak buat gapo? Bukan turut kita diri. Bukan turut kita diri. Turut Nabi. Turut Nabi, bukan hawa nafsu dak. Nabi Nawawi hawa jadi. Hawa sunnah. Tu sunnah. Tu sunnah tu gapo Nabi hajar waktu yang kita dapat faedah kena tambah tu faedah yang kelima. Gapo lagi yang kita dapat daripada hadis ning. Nawawi kata lima jitu bihi di sini. Ni mana kata Nabi ni diutuskan kepada kita sebagai umat dia di dunia ini ni bukan hanya jadi manusia biasalah. Tapi Nabi datang bersama dia ni dengan ajaran-ajaran daripada Allah Ta'ala. Nabi 6 lakh khamsa cak Allah Ta'ala. Bicara. Mori. Habis tu dalam ayat Quran Nabi kata Allah Ta'ala katakan wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi kamu wari fakhudhu ambil. Wari mana tu Nabi ni bukan mari saja macam mari kat meplau. Tu benar Nabi wari tak ada hikmat. Molek cerak. Tak ada benar yang wari kursi dak. Wari kita selamat dak. Bahkan Allah Ta'ala alimun khabir. Allah Ta'ala tahu. Khabir ni tahu pula. Tahu yang laik pula. Kata wak bahasa ni sebab apa? Kalau tak wak nak jadi apa? Kalau wak semua sebenarnya Allah Ta'ala royak banyak Quran lah kata siapa yang beriman ni fali nafsih bagi dia. Selamat dia. ผลที่เราจะได้รับในสิ่งที่ดีงามที่อัลเลาะห์ตะอาลาสั่งใช้เราเนี่ยใครล่ะที่ได้รับความดีงามนั้นไม่ใช่อัลเลาะห์ตะอาลา kita yang dapat. Sama juga kalau kita faham ถ้าเราปฏิเสธต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเราปฏิเสธอัลเลาะห์นี่ใครล่ะที่ได้รับผลไม่ดีตามมานี่ผลที่ไม่ดีตามมาใครล่ะจะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบ kita juga fali nafsih. Habis tu setiap perkara sahaja yang Allah Ta'ala royak dalam Quran Nabi royak dalam sunnah diaล้วนแล้วมีเป็นข้อดีสำหรับเราในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาต่อ Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tak royak kepada kita, tak kena royak kepada kita, maka bagaimana kita ni? Kerana Allah Ta'ala dah royak boleh, Nabi dah royak boleh, sewelah royak. Kalau kita kira baik tu. Kerana apa? Dia royak buat apa? Belah kita bakal syuk diri. Tapi Allah Ta'ala main royak ke apa? Kalau fakmu tak ada beriman, di kiamat nak jumpa neraka mana-mana. Royak sifat syurga, royak sifat neraka. Royak buat apa? Kalau tak ada kebaikan kepada kita. Ada kebaikan. Tuk sing tuk yang Allah Ta'alaบอกคุณลักษณะของสวรรค์เป็นยังไงคนที่เข้าสวรรค์จะได้อยู่ใช้ชีวิตในสวรรค์ยังไงคนที่เข้านรกเนี่ยใช้ชีวิตยังไงนี่บอกเพื่ออะไรให้เราถามตัวเอง kalau bukan benda tu adalah benda yang berfaedah kepada kita ถ้าหากว่าไม่มีประโยชน์เพื่อเราเนี่ยทำเพื่ออะไรดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกนบีบอกเนี่ยล้วนแล้วเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อเราในฐานะที่เป็นบ่าวของอัลเลาะห์ตะอาลาและก็เป็นอุมมะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมapa lagi kita nak usia yang terakhir masa telah habis dah wasiat. Ada apa nak pesan kepada saudara pendengar mengenai dengan ngaji hadis yang sudah ngaji hadis dah, kita minta semua dah. Apabila dengar kita bakat-bakat muhasabah diri kita, bagaimanakah kita dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Adakah kemah lagi, kita ada kurang lagi ada sunnah Nabi, maka kita ngaji tambahlah. Apabila benda-benda yang kita wasa, benda ni kita duk syok kata ada dalil dak, tak ada dalil dak, kita ngaji tambah lagi lah. Mudah-mudahan kita tu dapat hidup oleh hayatus sunnah, hidup yang betul dengan Quran dan betul dengan sunnah. Dan apabila kita betul dengan Quran dan sunnah, tidak syak lagi benda yang kita akan boleh pada hari akhirat nanti, iaitu syurga yang kita nak nanti semua. Itu sebagai usia yang terakhir, nasihat yang terakhir daripada al-akh kita, saudara kita yang bersama dengan ruangan kita pada hari ini. Maka kita tak ada jalan lain dah nak selamat kita daripada segala kejahatan dunia ini, dan juga tidak ada jalan manalah yang nak kita dapat kemenangan ความชัยชนะที่แท้จริงในวันข้างหน้าในวันกิยามะฮ์เนี่ยนั่นก็คือการได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ตะอาลานอกเสียจากเรานั้นจะต้องตามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้น maka kita cukup sekadar inilah ruangan kita pada hari ini, insya-Allah taala
minggu depan kita akan akhir ruangan kita dalam nak mempelajari hadis daripada Arba'in Nawawiyah, hadis yang terakhir khatam minggu depan insya-Allah taala kita akan bagi sanak. Insya-Allah kita tengok boleh hadis kita ada apa sahaja yang kita nak boleh hati kita nak dengar suara daripada senang pendengar, bagaimana kita ngaji setahun lebih dah kita ngaji kitab ni kita nak dengar. Kadang-kadang kita dengar tengok halaqah yang pertama tu saya klik mula-mula tu siapa suka siapa nak kadi kecek tak tahu gapo, tapi insya-Allah nescaya senang pendengar semua dapat manfaat, tak banyak ataupun dapat walaupun sedikit tak apa dah, untuk kita nak amal dengan apa yang diajar oleh Nabi SAW. Maka kita cukup sekadar ini hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Rabbana wa bil Islam ahyana wa